Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Apa kabar anda pada pagi ini? Saya doakan semoga semuanya baik-baik belaka. Hari ini kita mau ulas satu lagi perkara yang sangat penting di dalam politik negara Malaysia. Ulasan politik Malaysia terkini. Analisis profesional, tekanan kepada Muhyiddin Yassin, Mahathir dan juga Hadiah Wang. Tun Mahathir, satu legasi yang nampaknya semakin terhakis, sudah tua, sudah bagi saya sudah agak tidak relevan lagi, dan politik yang sudah semakin terasing, semakin lemah dan semakin dilupakan, terpinggirkan. Mahathir pada tahun 2025 ini berada dalam kedudukan yang paling lemah sepanjang kerjayanya. Beliau tidak lagi menjadi kingmaker, bukan lagi satu sosok pribadi yang ditakuti menjadi kingmaker atau pemacu agenda politik negara Malaysia pada hari ini. Sebaliknya, beliau kini menjadi satu simbol overshadow legacy, seorang tokoh yang terlalu lama berada dalam politik negara Malaysia. Sehingga naratif kejayaan dari tahun 90 ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. 1990 sehingga 1980 sehingga 1990-an terkubur oleh kegagalan 2018-2020. 2 tahun yang sungguh menderita, 2 tahun yang sungguh banyak lakonan sehingga runtuhnya kerajaan pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada beberapa poin utama yang melemahkan beliau dari pada hari ini. Pertama, kejatuhan Parti Pejuang, gerakan politik terakhir yang gagal memperolehi sokongan akar umbi, menandakan penolakan rakyat terhadap naratif lama yang tidak lagi relevan untuk si tua Tun Mahathir ini. Kedua ialah halangan pengaruh dalam isu Sabah dan Sarawak. Ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pelaksanaan MA63 secara lebih konsisten yang memang menggembirakan seluruh rakyat Sabah Sarawak. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan komitmen beliau untuk melaksanakan, untuk menghargai dan menghormati perlembagaan negara Malaysia ini. Ketika Anwar menegaskan pelaksanaan MA63 secara lebih konsisten, Mahathir tidak lagi dilihat sebagai seorang rakan strategik politik yang penting oleh Borneo. Sekarang ini, Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak memang sudah banyak trauma dengan Tun Mahathir. Sehingga pada hari ini,
Sehingga timbulnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, segalanya nampak lebih cerah, segalanya nampak lebih ada peluang. Ya, lebih ada peluang. Mahathir pula tidak lagi dilihat sebagai rakan strategik penting oleh Borneo. Sabah kini semakin lantang menolak naratif Malaya sentrik yang sentiasa dikaitkan dengan Tun Mahathir. Nombor 3, kritikan terhadap kerajaan yang tidak konsisten. Mahathir sering mengkritik. Sekarang ini suara beliau, sikit-sikit kritik. Ajak ini, ajak itu, ramailah apalah benda-benda, macam-macam diajaknya. Tetapi semua kritikan itu gagal memberi alternatif yang cukup substantif. Malah kritikan itu dipermain-mainkan pula, menjadi satu bahan olok-olokan. Mahathir sering mengkritik, tetapi gagal memberi alternatif substansif. Ini menyebabkan suaranya dilihat sebagai hanya sekadar satu noise, distortion, gangguan, dan bukan lagi leadership yang diharap-harap selama ini, yang sentiasa dicanang-canang, diharap-harap dan diharap daripada seorang yang bergelar Tun Mahathir. Tun Mahathir yang lama sudah tidak ada lagi. Dan seterusnya, persepsi umum bahawa beliau sekarang ini dianggap menjahanamkan Pakatan Harapan pada tahun 2020. Ini menyebabkan kejatuhan kepercayaan generasi muda terhadap kepimpinan Tun Mahathir yang memang sudah tua dan bagi saya tidak ada lagi harapan beliau untuk golongan muda. Jadi secara kesimpulan analisis saya ialah Mahathir tidak lagi dilihat sebagai seorang negarawan ulung yang diharap dapat membawa suatu yang cukup hebat seperti dulu-dulu kala. Tetapi kini beliau hanya dilihat sebagai bekas Perdana Menteri yang mencipta kekacauan politik pada tahun 2018 sehingga 2020 dan gagal memikul reformasi yang beliau sendiri janjikan. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekiranya anda suka ulasan seperti ini, pastikan anda subscribe dan share kepada kawan-kawan. Kita jumpa lagi. Salam Reformasi Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat pagi, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya berada di Kuala Lumpur sekarang, di Bangsar South Kuala Lumpur. Okey, untuk jalan-jalan dan kita bertemu dengan kawan-kawan di Kuala Lumpur. Okey. So, kita mau ulas beberapa cerita lagi tentang politik yang sedang berlaku di negara Malaysia, perkembangan-perkembangan terkini yang sedang berlaku di negara Malaysia. Okey, nombor 1 yang saya akan ulas yang seterusnya adalah tentang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, ini bersama dengan saya Nazilin Unity. Okey, so ini buktilah The Twin TV dan Nazilin Unity ini tidak sama. Okey, so Perikatan Nasional, kekuatan Melayu, kelemahan nasional. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Perikatan Nasional masih kuat di negeri yang diduduki oleh majoriti Melayu, tetapi tiada wajah Perdana Menteri yang dapat meyakinkan di dalam kelompok Perikatan Nasional ini. Tidak ada wajah Perdana Menteri yang dapat meyakinkan selain Muhyiddin Yassin. Tetapi beliau kini nampaknya kurang momentum dan saya fikir dia ada masalah besar sekarang ini. Malah berdalam PAS pula. PAS yang kuat, memang kuat di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, tapi sebenarnya sukar untuk menembusi negeri-negeri yang lain, terutama Sabah dan Sarawak, tidak mungkin, dan bandar-bandar besar.
Serangan terhadap kerajaan nampaknya yang dilakukan oleh Perikatan Nasional juga kurang menjadi kerana isu dalaman Perikatan Nasional yang semakin jelas. Jadi kesimpulannya, Perikatan Nasional kuat sebagai blok protes. Kuat memprotes, memang sikit-sikit protes. Tetapi mereka ini bukan kuat dari segi blok pemerintahan. Dan ini dia, Sabah dan Sarawak kini adalah kingmaker yang sebenar. Ini adalah kingmaker yang sebenar sejak dari dahulu, yang tidak disedari oleh rakyat Sabah. Sekarang semakin disedari bahawa Sabah dan Sarawak kini kingmaker sebenar. Isu terbesar sekarang adalah MA63 yang semakin dominan. Keputusan LCLS berhubung hak Sabah memang mengejutkan Malaysia dan ini membuka jalan baru untuk satu peralihan transformasi politik negara Malaysia. GPS JRS nampaknya sekarang ini semakin berani menekan Putrajaya. Sabah menjelang PRN 2025 menjadi negeri paling panas kerana isu autonomi, isu sumber minyak, agihan kuasa pusat, hubungan JRS, APCO, warisan PN. Ya, sini Pak. Kita letak sini Pak. Okey, dan enggak, ya itu kita kongsi. Satu lagi sana, si adik begitu. Okey, jadi trennya sekarang ini Sabah sudah tidak mau dikawal oleh Parti Malaya lagi. Okey, so Warisan dan Safi Abdul nampaknya seolah-olah kehilangan arah, tapi sebenarnya Warisan dan Safi Abdul sebenarnya kuat, ya, sangat kuat. Tetapi ada orang kata mereka ini sudah hilang arah dan sebagainya. Prestasi Warisan dikatakan merudum kerana ada perpecahan dalaman, hilang sokongan luar bandar, naratif perjuangan Sabah tidak lagi dikuasai oleh Warisan. Kini dikatakan diambil oleh JRS dan APCO, dan Safi juga dikatakan kehilangan jaringan kuat dalam politik pusat. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera daripada Bangsar South, Kuala Lumpur. Jumpa lagi. Bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Hari ini saya berada di Kuala Lumpur. Untuk kita cuti bersama dengan ada Nazilin Unity dan ada seorang lagi Felson. Jadi kita tiga orang. Ini Felson nih. Okey, so kita membuat ulasan terkini tentang politik di Malaysia yang sekarang sebenarnya masuk di dalam disebut sebagai fasa alignment. Okey, Malaysia sedang melalui satu proses penyusunan semula poros kuasa. Sebenarnya parti-parti tidak lagi bergerak ikut ideologi yang sepatutnya, tetapi ikut kepada survival semata-mata, siapa yang mampu memberi masa depan. Nombor satu contohnya UMNO masih dalam kerajaan, tapi nampaknya terdapat perpecahan dalaman yang tidak dapat dielakkan. Kemudian apa lagi? PAS pula. Ya, memang kekal kuat di kawasan majoriti orang-orang Melayu, tetapi kehilangan momentum, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dan bagaimana dengan Bersatu pula? Bersatu pula semakin lemah dengan perpecahan yang semakin teruk. Lebih banyak pemimpin yang saban hari mengumumkan keluar daripada parti. Dan PKRDAP amanah pula stabil di bawah kerajaan perpaduan. Jadi ada tren yang jelas sekarang ini, iaitu politik Malaysia tidak lagi terikat kepada parti lama. Ia beralih kepada pemimpin yang memberi kestabilan. Jadi sekarang ini bukan hanya bergantung semata-mata kepada nama parti, tetapi sangat bergantung kepada siapa pemimpin di dalam parti tersebut. Okey, kita masuk kepada bahagian kedua. Mahathir dan blok lama pula semakin terpinggir. Walaupun sekarang ini nampaknya seolah-olah ada usaha daripada kem Mahathir untuk membangkitkan semula pengaruh Mahathir, membangkitkan semula macam-macam lah tentang Mahathir. Tapi nampaknya Mahathir tetap di pinggir-pinggir. Okay?
Tun Mahathir sebenarnya sudah hilang pengaruh yang cukup besar satu ketika dulu, tapi sekarang ini sudah tidak lagi cukup berpengaruh. Naratif lama tidak lagi menarik generasi muda yang ada sekarang ini. Malah serangan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin tidak dihiraukan dan tidak dipedulikan. Blok politik yang cuba dibinanya pula tidak mendapat momentum seperti yang diharapkan. Realitinya, politik Malaysia sekarang ini bergerak ke depan. Figura lama semakin tepi. Bagaimana pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Anwar Ibrahim pula nampaknya semakin menguasai naratif ekonomi dan reformasi yang memang sangat sinonim dengan namanya. Kerajaan perpaduan semakin stabil kerana nampaknya kejayaan yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana pemimpin negara Malaysia akhirnya berjaya dicapai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terutamanya kita melihat adanya pelaburan besar yang masuk daripada China, daripada Amerika Syarikat, daripada Timur Tengah. Dan keyakinan pelabur juga meningkat kerana naratif Malaysia yang semakin stabil. Kemudian siasatan rasuah dipercepatkan. Isu MA63 ditangani dengan lebih serius dan ini menggembirakan penduduk di Kepulauan Borneo. Isu kos sara hidup masih mencabar tetapi kerajaan kekal kukuh sebab tiada alternatif meyakinkan daripada blok pembangkang. Tinggalkan komen anda. Apa yang anda ingin dengar saya ulas, sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi dengan Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Bye-bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada pendapat anda, tuan-tuan dan puan-puan. Mahathir adalah arkitek perpecahan kaum. Anda setujukah dengan pernyataan itu? Benarkah Mahathir telah menjadi secara sedar atau tidak sedar sepanjang beliau memerintah negara ini sebagai Perdana Menteri paling lama dalam sejarah? Mahathir adalah arkitek perpecahan kaum. Kalau anda setuju, komen kenapa. Kalau tidak setuju, komen kenapa. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita bincang pasal masalah kaum yang tak habis-habis dekat Malaysia ni, jangan lupa siapa arkiteknya. Betulkah Mahathir? Ada orang kata Parti PAS lah, ada orang kata UMNO lah, ada orang ni, macam-macam lah. Tapi ada orang kata Mahathir. Betul? Saya pun tak pasti. Tinggalkan komen anda. Orang selalu nampak dia sebagai pembangun KLCC. Sampai orang kenal Malaysia. KLCC, Putrajaya. Tapi di sebalik bangunan tinggi itu, dialah yang telah membina tembok paling tebal. Betul? Ada orang kata dialah yang membina tembok perpecahan antara kaum. Saya pun kurang pasti. Tapi ya atau tidak terpulang kepada persepsi sendiri. Tapi bagi saya, untuk nak lihat dia sebagai seorang yang cukup hebat hanya kerana KLCC, hanya kerana Putrajaya, hanya kerana kereta Proton, hanya kerana Litar Sepang, itu memang tugas seorang Perdana Menteri. Itu memang seorang tugas Perdana Menteri. Itu kerja. Itu kerja dia. Zaman 70-an, Mahathir tulis The Malay Dilemma. Buku tu penuh dengan retorik kononnya Melayu lemah, perlu dilindungi, perlu diberi keistimewaan. Dari situlah lahir dasar-dasar yang kononnya untuk bantu bangsa Melayu. Tapi siapa yang kenyang? Kroni. Siapa yang makin bergantung? Itu komen daripada orang yang bagi komen. Orang Melayu disuap dengan mentaliti yang takut. Betul? Saya tidak juga setuju sangat. Takut hilang hak, takut tak mampu bersaing, orang bukan Melayu pula makin jauh hati. Politik jadi senjata perkauman, bukan penyatuan. Dan Mahathir pandai memainkan isu pula setiap kali dia tersepit. Yang ini saya nampak agak benar, di mana perkauman itu dijadikan sebagai senjata politik. Sampai sekarang kita nampak. Sampai sekarang.
Ya. Hari ini kita lihat hasilnya. Negara kita masih terbelenggu oleh politik kaum. Sedangkan negara-negara lain seperti Singapura dah ke depan. Kita pula masih bergaduh pasal siapa lebih tuan, siapa lebih pendatang, semua itu tuan-tuan. Ini asal dari siapa sebenarnya? Asal dari siapa sebenarnya? Kalau betul Mahathir ini seorang negarawan, dia sepatutnya sudah berjaya untuk menyatukan rakyat. Sudah berjaya untuk menyatukan rakyat. Tapi legasi sebenarnya apa? Ada orang kata legasi sebenarnya membahagi, memecah, dan memperalat. Dan ada orang kata itulah wajah paling gelap Mahathir untuk generasi muda yang sudah nampak jelas pada hari ini. Itu semua pendapat manusia. Masing-masing ada persepsi, bagaimana pula dengan persepsi Anda, bagaimana dengan pendapat Anda pula. Saya ingin kongsikan kebaikan kepada semua manusia yang sedang melawan penyakit 3 serangkai kencing manis, darah tinggi, kolesterol, bawasir, mata, telinga, usus, otak, apa sajalah. Masalah kelamin, masalah perempuan, masalah lelaki, apa saja. Ini satu produk saintis, nama dia Transofecta. Ini produk saintis ya, tuan-tuan dan perempuan. Ini bukan produk yang anda boleh jumpa di tepi jalan harga 20, 30, 60 ringgit, bukan. Yang ini produk saintis. Yang ini produk saintis, ini bukan ubat. Ini adalah Transofecta. Boleh meningkatkan sehingga 437% kekuatan imun badan. Bagi anda yang sedang berikhtiar, ini saya rekomen. Anda boleh WhatsApp nombor ini. Jangan telefon sebab dia tidak sambut. Dia hanya WhatsApp dulu, okey? Kamu WhatsApp, dia jawab. Yang ini pakar perunding cara bagaimana untuk sihat. Jangan telefon, okey? WhatsApp dia akan jawab. Transofecta diterima oleh KKM, dia bentuk halal, tidak masalah. Ini halal, boleh makan oleh semua. Okey? So, untuk yang sedang berikhtiar, dipersilahkan. Okey, jadi hasilnya hari ini, politik negara kita masih terbelenggu. Yang ini tidak dapat dinafikan. Politik negara kita terlalu terbelenggu oleh politik kaum. Harap-harap nanti, saya sangat berharap supaya politik perkauman begini tidak menyusup ke Sabah. Biarlah di Sabah ini harmoni. Biarlah di Sabah ini cukup harmoni. Orang Melayu sekarang ini sudah tahu mereka bukan lagi kaum yang boleh diperalatkan dengan mudah untuk jadi senjata politik. Saya ada ramai kawan Melayu yang baik-baik. Mereka sedar bahawa Melayu dulu dan Melayu sekarang dah tak sama. Sekarang orang Melayu sudah ramai yang kaya raya. Sudah ramai yang kaya raya, sudah ramai yang pandai, sudah ramai yang berjaya. Jadi kalau mau sentiasa mau peralatkan kononnya Melayu ini, Melayu itu, Melayu ini, Melayu perlu dilindungi semua apa semua itu. Saya fikir ya memang perlu dilindungi kerana dalam perlembagaan. Tetapi kalau perlu dilindungi kerana lemah, kerana tak ada duit, kerana miskin, itu dah tak betul. Saya tak setuju sangat. Sangat tidak setuju. Sangat-sangat tidak setuju kerana ini akan menghasilkan orang Melayu yang disuap dengan mentaliti penakut, mentaliti takut. Sentiasa takut saja, takut miskin, takut ini, takut itu, takut, semua dia takut. Jadi saya fikir itu perlu untuk dihentikan segera supaya orang Melayu tidak lagi tersepit oleh fikiran takut. Semua takut. Ini hasil daripada siapa? Tak tahulah, dari hasil dari siapalah. Cuba tanya diri sendiri hasil daripada siapa. Okey, jadi sebelum saya tutup ulasan kali ini untuk penggayaan rambut saya. Ini Gatsby Tough Spike. Ini memang sangat padu, geng. Ini memang sangat padu. Bila pakai ini, 1 hari lah rambut kamu itu bencacak, kalau kasih cacak lah. Sangat tahan lasak. Angin kuatkah, apa kuatkah, ini wax. Dia tetap kemaslah sehari. Ini dalam bentuk wax. So Gatsby ada di
link yang saya bagi. Kemudian ini Sakveto. Sakveto ini dalam bentuk pomade juga, tapi yang ini nampak wet lah, nampak basah, nampak segar. Okey, so ini pun saya suka pakai juga Sakveto. Okey. Bentuk dia begini. Dan yang terakhir, yang paling kuat saya pernah pakai ini, Gatsby Styling Pomade Supreme Whole. Okey. Ini coklat, warna coklat. Ini gambar dia. Gatsby Styling Pomade. Lepas itu, kamera ini pun tidak bagus. Ini Supreme Whole. Okey. So ketiga-tiga ini ada saya letak di link. Jangan lupa untuk beli. Sekarang ada promosi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.